Baik, kita mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis yang ke 1381. Okey, betul. Bab dia babul haqiqati. Bab hakikah. Ni bab hakikah. Hakikah. Baik ya. Hakikah ni ia ialah menyembelih kambing untuk bayi yang baru lahir. Kemudian bayi itu dicukur dan diberi nama. Hakikah biasanya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran seseorang bayi. Ya. Baik, kita tengok apa ada dalam hadis ini, bab hakikah. Ya, jadi siapa nak baca silakan. Hadis 1381. Silakan baca. Okey. Ani bin Abbas. Ani bin Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hasani wal Husain. Ya. Abu Daud. Huzaimah. Jarud. Lakin Rajaha Hatim. Baik, sambung satu lagi. 1382. Nahwahu. Baik ya, catatkan hadis 1381, 1382. Sekalikan ya. Hadis sah. Dengan syahid dari Baihaqi, Hakim, Ahmad dan Nasa'i. Matan tadi hadis. Matan ada hakikah untuk anak yang baru lahir. Hukum ada hakikah untuk anak yang baru lahir.
yang baru lahir. Ada hakikah. Lagi? Untuk anak yang baru lahir. Hukum sunnah. Hukum sunnah kerana ada hadis. Barang siapa dari antara kamu ingin berhakikah untuk anaknya, boleh ia lakukan. Hukum itu dia apa hadis ya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Hadis riwayat Ahmad saja. Abu Daud dan Nasa'i. Baik ya. Semak semula. Dalam hadis ini diceritakan bahawa Nabi SAW berhakikah untuk cucunya Hasan dan Husain. Masing-masing kabsan, mana satu kibas. Mana kambing. Satu kibas. Jadi artinya, kalau anak lelaki, artinya satu ekor kambing jantan. Kalau anak perempuan, kalau anak lelaki, ini dikatakan satu kibas, satu kibas. Tapi nanti dia ada keterangan lagi, lelaki dengan perempuan ada beza, kibas. Ada beza dia. Jadi anak lelaki ni nanti anak lelaki ni kita kena korbankan kita akikahkan 2 kibas. Kalau anak perempuan 1 kibas, tapi macam itulah dia punya kedudukan hadis sebenarnya. Nanti diterangkan lagi ada dalam hadis selanjutnya. Tak apa, bacakan nanti kita buat ringkasan. Hadis 1382. Siapa nak baca? Okey, silakan. Syatun. Ya. Sahihkannya. Satu lagi.
Sama. Ahmadu. Tak ada dun. Ahmadu. Hmm. Hmm. Baik, catatkan hadis 1383 1384. 1383 1384 hadis sah. Matan dia, boleh berhakikah dengan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Hukum sunnah muhayyar. 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 Mim ho ya alif. Mim ho ya alif. Ya ro. Ya mim ho ya alif ro. Muhayyar. Muhayyar. Itu darjat hadis. Darjat hadis. Mursalan tu maknanya itu darjat hadis. Jadi hadis tu ada hadis dia sebut sebagai mursal. Itu darjat hadis. Mursal tu maknanya hadis dari tabi'in. Tabi'in melompat terus kepada Nabi tanpa melalui sahabat. Jadi hadis kan zaman Nabi disebut zaman Nabi. Kemudian lepas zaman Nabi, zaman sahabat. Lepas zaman sahabat, zaman tabi'in. Jadi tabi'in ni, dia kata dia dengar dari Rasulullah. Sedangkan tabi'in tak jumpa Rasul. Tapi kenapa tabi'in pula cakap dia dengar Rasul? Jadi itu dikatakan mursal. Sepatutnya tabi'in dia kata saya dengar daripada Umar. Umar kan sahabat. Jadi Umar kata dia dengar dari Rasul. Barulah tertibnya betul. Tapi si tabi'in ni kata dia dengar Rasul. Padahal dia tak hidup zaman Rasul. Dia tak jumpa Rasul. Jadi itu dianggap kemursalannya. Macam tu. Tapi hadis tu sah lah. Hadis ni sah sebab ada syahid. Syahid tu mana saksi-saksi yang lain. Syahid di sini bukan mati syahid. Syahid di situ maknanya saksi. Ada saksi-saksi. Baik dalam hadis ini kita dapat tahu bahawa untuk anak lelaki dikatakan syatani, 2 ekor kambing. Untuk anak perempuan syatun, seekor kambing. Syatun. Kalau wakaf syah. Kalau wakaf bunyi syah. Kalau alam syah, alam kambing. Syah alam, syah alam. Kambing alam.
Jadi tak hebat juga lah orang duduk Syalam ni. Tak adalah hebat sangat. Ini satu makna. Satu makna Shah ini bahasa Arab kambing. Tapi kalau Shah Iran raja. Itu bezanya. Ya. Bolehlah nak namakan alam raja ke alam kambing tu terpulang lah. Jadi itu beza dalam segi makna ya. Dalam segi kalau Shah tu raja. Raja tu ambilan daripada Iran. Kalau Iran, Shah tu maknanya raja. Baik. Dia punya hukum, ya, sunnah muhayyar. Satu tahu tak sunnah muhayyar? Mana ada pilihan. Ya, Nabi pernah juga mengakikahkan Hasan Hussein hanya seekor-seekor saja. Ya, ini bergantung pada kemampuan lah. Kalau ada kemampuan beli 2 ekor untuk lelaki itu adalah afdal. Ya, untuk lelaki 2 ekor. Untuk perempuan 1 ekor. Tapi kalau tak mampu, itu dikatakan muhayyar. Muhayyar ni mana boleh pilih lah. Muhayyar tu boleh pilih. Kalau tak mampu 2 ekor, 1 ekor pun tak apa. Macam tu. Jadi ikut sunnahnya ialah 2 ekor. Kalau perempuan boleh 1 ekor. Kadang orang ada berhakikah, ya, lebih daripada 2 ekor untuk anak perempuan. Tapi sebenarnya yang dihakikatkan tu 1 ekor, yang lain tu kata buat lauk. Dia kata yang lain tu buat lauk. Kan kambing 1 ekor kan tak banyak. Kan? Kalau kita buat majlis 1 ekor tu berapa kerat sangat kita dapat, kan? Jadi kadang orang dia sembelih lebih, ya. Yang lebih tu sebenarnya untuk buat lauk, ya, untuk jamu, ya. Baik, hadis tadi, hadis 1383 dengan 1384, ya, dah habis. Kan 1385, siapa nak baca? Silakan. Samur. Okey, catatkan dulu. Hadis 385. Hadis sah. Matan dia, ketentuan akikah ialah pada hari yang ke-7. Hukum sebagai satu ketentuan. Okey. Ya, kita bincangkan tentang kesimpulan daripada pelajaran akikah sebab dah habis, ya. Akikah tu dah habis lah. Dia punya hadis sampai 1385.
Baik. Akikah ni, ya, diterangkan dalam hadis yang akhir yang kita baca, iaitu akikah hendaklah dibuat pada hari ketujuh dan dicukur rambutnya. Kenapa dicukur rambutnya? Itu dikatakan oleh Nabi, ya, hendaklah dibuang kotorannya. Jadi rambut ni, ya, datang daripada perut ibu tu, ya, dianggap sebagai kotor. Jadi dibuang kotorannya dengan mencukur rambut, ya, cukur habis. Kita kadang gunting saja sikit je, buat syarat. Sebenarnya tak, ya, dicukur, ya. Kemudian hari yang ketujuh itu baru diresmikan namanya. Namanya siapa? Hari yang ketujuh tu, ya. Ini adalah ketentuan hakikah. Sebab orang kita ni kebanyakan dia tidak mengendahkan dia punya hari. Kadang hakikah anak dah boleh berjalan. Kadang hakikah ada satu masa, tahu tak? Ya, masa dia jadi pengantin, raja sehari. Ya. Kata orang tua tu, ni seekor kambing ni untuk akikah pengantin, kata dia. Baru dia akikahkan dah atas pelamin. Ya. Jadi sebenarnya ini nak cerita ni. Ini nak cerita, ya. Sebenarnya hakikah ni dia ada syarat. Syarat ni juga seperti kita berkorban. Boleh tak kita berkorban hari-hari lain selain daripada hari korban, hari raya korban? Ya, tak ada hukum. Ya, jadi hukumnya kita berkorban ialah pada hari-hari tasyrik. Ya, pada hari yang ke-10, 11, 12, 13 itu hari-hari tasyrik yang kita boleh berkorban. Boleh kita berkorban hari lain? Tak boleh. Jadi hakikah juga ada ketentuannya. Tapi kita ni tak mengambil endah sangat. Ya, asal kita niat nak akikah sebulan ke, 3 bulan ke, kadang 5 bulan atau setahun, 2 tahun, atau sampai pelamin. Ya, orang akikahkan. Jadi lain kali kita dah belajar ni, ya, kita kena fahami. Ada 3 hadis saja saya nak terangkan. Hadis pertama menunjukkan hari ke-7. Betul-betul hari ke-7 kelahiran, ya. Tak kira hari ke-7 kelahiran tu Jumaat ke, Sabtu ke, Ahad, tak kira lah. Hari kelahiran tu. Hari yang ke-7. Kalau tak sempat, hari yang ke-14. Ada hadis. Hari yang ke-14. Ya, kemudian ada hari 21, itu hadis dhaif. Lemah. Kalau nak buat juga, elok kalau ada halangan, buatlah hari yang ke-14. Ya, kalau ada halangan. Tak ada pun yang afdal sekali hari yang ke-7. Ya. Dalam, ya, hadis-hadis lain, ya, boleh saya terangkan, iaitu, ya, orang datang kepada Nabi, ya, datang kepada Nabi, dia membawa anak kecil, ya. Lalu Nabi doakan keberkatan kepada anak ini, ya. Sebab itu bila kita melihat, ya, anak-anak kecil ni, kita doakanlah, ya Allah, berkatilah kehidupan anak ini dunia akhirat. Ya, doakanlah dia, ya. Ataupun kita doakan macam mana Maryam didoakan oleh ibunya ketika dia bayi. Ya. Itu tersebut dalam surah Ali Imran. Ya. Jadi didoakanlah macam mana ibu Maryam mendoakan Maryam. Ya. Rabbi u'izuha bika wa zuriyataha minasyaitonir rajim. Ya, Tuhai Tuhanku, aku lindungkan, ya, dia iaitu anak ini kepadamu daripada syaitan yang direjam. Ya. Jadi artinya, ya, dilindungkan anak itu kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Ya. Itu doa untuk bayi. Dan yang kedua keberkatan. Yang ketiga tahnik. Tahnik ni meletakkan manisan, ya, pada lelangit.
bayi. Ya, manisan, tapi manisan tu janganlah banyak, hanya sekadar basah dekat ibu jari. Kemudian tekankan dekat dia punya lelangit. Ya, agak-agak macam basah. Sebaiknya ialah kurma. Kurma lenyek sampai halus dekat ibu jari, ya, yang melekat kat ibu jari sedikit tu, ya, tekankan pada lelangit. Itu namanya tahnik. Ya. Dan diterangkan bahawa Nabi menyuruh supaya memberikan nama anak itu pada hari yang ke-7 dan membuang kotoran dan mengakekahkannya. Hari ke-7 tu yang sahihnya. Ya. Hari yang ke-7. Baik. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kita, ya, berkaitan dengan kelahiran, iaitu pertama ialah azan. Ya, diazankan. Ya, perlu diketahui, ya, bab berkaitan dengan azan, ya, dengan azan adalah hadis yang lemah. Ya, dikatakan hadis dhaif. Ya, hadis lemah. Ya, mengazankan, ya, bayi di kanan dan kiri, ya. Telinga kanan diazankan, kiri dikomatkan, ya. Itu adalah hadis lemah. Ia bukan hadis sahih, ya, tapi itulah yang diamalkan. Alasannya apa? Kita dengarkan dia dengan kalimah Allah. Sebenarnya, ya, azan ini adalah fungsi dia hanya sebentar. Azan ni, ya, syaitan lari, ataupun bangsa jin ni, jin syaitan ni lari. Nanti dah habis azan, dia datang balik. Ya, dia datang balik. Sebab itu yang kekal doa yang dibaca oleh Ibu Maryam, Hannah. Boleh catat surah Al-Imran ayat 36. Ya. Mana-mana bayi, ya, kita tak kira lah kita sebagai ibunya ataupun kita sebagai neneknya, atau bukan ada kaitan dengan nenek ataupun saudara, tapi kawan, anak-anak kawan, cucu-cucu kawan. Asal kita tengok, kita boleh doakan dengan doa ini, iaitu sebagaimana yang tersebut dalam surah Al-Imran. Ya. Jadi, ya, perkataan, ya, dalam surah Al-Imran tu, inni u'izuha bika wa zuriyataha minasyaitonir rajim. Ya, jadi kita kena tambah Robbi, ya. Sebab di situ hanya perkataan, ya, Ani. Ya, Ani. Jadi kalau Robbi, kita kena tambah. Ya. Kita kena tambah perkataan Robbi. Ya. Ali Imran. Ali Imran 36. Mula baca. Mula baca. Dan termasuk juga anak-anak yang masih dalam boleh dipangku. Mana kanak-kanak yang boleh dipangku lagi, sambil pangku tu kita, ya, kita doakan. Ya. Ali Imran ni. Tapi nak kena tahulah dia punya domir, ya. Domir tu yang dibacakan oleh Ibu Maryam, domir tu untuk perempuan. Ya. Jadi kita kena tukar lelaki. Ya. Jadi kalau yang di situ bunyinya u'izuha, kita tukar jadi u'izuhu. U'izuhu. Ya. U'izuhu bika wa zuriyatahu. Kalau lelaki lah. Yang ha tu tukar jadi hu. Ya. Sebab domir tu domir untuk perempuan. Ya. U'izuhu lelaki. Kemudian zuriyataha jadi zuriyatahu. Ya.
Baik, saya ulang balik. Saya ulang balik. Dalam surah Al Imran ayat 36 ni, dia punya ayat dia, ni bukan di awal ya. Di ujung-ujungnya berbunyi inni uizuha bika wa zuriyataha minasyaitonir rajim. Kalau kita nak mendoakan si bayi itu, kita kena tambah Robbi sebab Robbi ni seruan. Wahai Tuhanku. Jadi Robbi wahai Tuhanku. Tak boleh terus tiba-tiba ini. Ya. Robbi inni. Macam tu. Rabbi inni u'izuha bika wa zuriyataha minasyaitonir rajim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lindungkan dia dengan engkau dan zuriatnya. Tengok. Bukan dia saja. Dan zuriatnya. Ya, daripada syaitan yang direjam. Jadi zuriat tu keturunan dia pun ya akan dilindungi. Yang ini kekal. Kalau yang azan tu dia tak kekal. Waktu diazankan saja syaitan lari, lepas tu dah habis azan syaitan datang. Ya. Yang kekal ni ini doanya. Sampai zuriat dia pun dilindungi Allah. InsyaAllah kalau bayi-bayi yang dibacakan perlindungan ini dia tidak ada gangguan. Ya. Tak ada gangguan, menangis malam, maghrib dan sebagainya. Ya. Jadi kena bacakan doa ini. Waktu kita bacakan doa ni, hendaklah kita pandang wajah dia. Kalau kita pangku, kita pandang wajah dia. Waktu kita dokong bayi itu, ya, ataupun kita jenguk dia dalam buaian, kita tak pegang dia pun tak apa, tapi kita pandang mukanya, kita bacakanlah doa ini. Ya, surah apa? Bukan surah Al Imran, Ali. Selalu kadang selalu orang baca salah menyebut surah ni. Orang ingat ingat Al bukan Ali. Ya. Sebab Ali itu maknanya keluarga. Kalau Al-Baqarah boleh. Tapi kalau Imran ni Ali itu keluarga. Ya. 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 Maknanya kalau ayat Quran kita bagi itu sajalah kan. Tapi macam kalau kita tukar domir ni macam mana? Domir ni kita tidak mengubah sebenarnya. Sebenarnya kita ni berdoa dengan domir yang betul. Dengan domir yang betul. Kalau kita tak belajar, memang kita tak tahu. Sebab Arab, domir lelaki dengan perempuan berbeza. Sebab kita dah keluarkan dia sebagai doa. Sebagai doa. Terkadang dalam Quran ada perkataan Robbi, kita tukar kerana kita ramai Robbana. Ya. Jadi orang yang mahir, yang pakai, yang tahu domir, ya, dia tukar. Kalau yang tak tahu, dia tak tukar, tu kadang dia doa, kadang doa untuk sendiri. Ya. Macam ni kita tahu kalau ha tu lelaki, perempuan. Kalau hu tu lelaki. Kena tukarlah. Jadi kalau kita tak tukar, bermakna kita salah. Ya, meletakkan domir tu. Jadi kalau kita ni ayat Quran. Ya, kalau yang bukan doa kita tak boleh tukar. Yang bukan doa tak boleh tukar. Kecuali ya. Itu tak ada kena-mengena dan tidak ada hadis. Itu hanya semata-mata kehendak seseorang saja. Bukan ada dorongan hadis, tak ada. Ya. Jadi ayat Quran hanya suruh kita berdoa, hadis juga suruh kita berdoa. Ya. Wa zuriyataha minasyaitonir rajim.
Kalau lelaki lah. Kalau cucu kita lelaki, bunyi tukar jadi u. Robbi kena tambah Robbi. Robbi ini uizuha Zuhu untuk lelaki. Untuk lelaki tukar. Uizuhu bika wa zurriyatahu. Minasyaitonir rajim. Ya. Kap tu ganti nama pada Allah. Dengan engkau tu Allah. Ya. Ya. Kalau kita, ni nak tahu, kalau kita buat akikah bukan dia punya waktu atau tarikh yang ditentukan, itu tidak nama akikah lagi. Itu dah jadi sebagai sedekah-sedekah biasa. Ya, sama dengan kita membayar zakat. Boleh tak kita bayar zakat fitrah lepas hari raya, lepas solat hari raya? Ya. Boleh, tetapi dia bukan zakat fitrah lagi. Dia jadi sedekah-sedekah biasa. Jadi kita sudah bersalah. Ya, kerana kita tak membayar zakat fitrah yang diwajibkan. Jadi hal ya mengenai tentang akikah ini, kalau yang mampu hendaklah buat, yang tak mampu tak berdosa kalau dia tak buat. Ya, dia tak mampu. Ya, tidak ada berdosa sebab dihukumnya juga adalah sunat. Di dalam segi hukum sunat. Tapi kalau kita ambil sunnah ini, ya adalah satu yang afdal, yang lebih baik. Ya. Sebab itu, ya, kalau kita ada kemampuan, ya, maka ya, hendaklah dihakikahkan anak itu. Kalau si mak ayahnya tak ada kemampuan, neneknya pun boleh juga ya hakikah untuk cucunya. Ya. Tak ada salahnya. Ya. Tapi kena ingat ya, jangan kita dah jadi satu kebiasaan kita yang saya kata tadi, suka hati bila-bila. Tak betul. Ya. Kita dah belajar sekarang ni, kita maklumkanlah pada orang-orang. Ya. Afdal ialah hari ke-7, bukan yang ke-5, ke-6, tapi hari yang ke-7 kelahiran. Atau 14. Hari yang ke-14, bukan 13-14. Ya, bukan 12-13, tapi hari yang 14. Kemudian ada hari yang ke-21, itu dhaif, hadisnya lemah. Elok jangan buat hari yang ke-21. Okey. Sekarang ni ya, maknanya hakikah ni tak mesti buat majlis. Hakikah ni kita sembelih, kita masak dan sebagainya, kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi pada jiran tetangga atau sekampung kita lah. Ya, kita hantar-hantar lauk dia tu pun dah cukup. Ya, tak perlu kepada majlis. Ya. Itu adalah adat. Berendoi-rendoi sampai setengah hari, itu semua adat. Ya. Tapi tak apalah, kalau nak buat tu buatlah, tak ada salahnya. Ya. Itu bukan ibadat, tapi itu adat. Ya. Nak seronok-seronok dapat cucu, ramai-ramai datang. Ya. Seronok meraihkan dapat cucu baru. Ya. Macam mana? Ulang balik.
PK. Boleh? Boleh. Kalau ada sekarang ni dah baguslah dia tunjukkan gambar, dah dihakikahkan, ya. Boleh. Tapi kalau misalnya kata terlepas, ya, ini saya nak bagi tahu ni. Seandainya kita sudah terlepas, hari yang ke-14 tak dapat, terlepas dah. Ya, kita niatkan nanti kita buatkanlah korban untuk anak ini. Kalau berkorban tu, masukkan nama dia. Akikah tak ada lagi. Tapi kalau nak buat juga akikah, itu bukan akikah lagi sebenarnya. Itu hanya sebagai sedekah biasa. Kita saja berjamu. Itu kena faham tu. Saja kita berjamu-jamu saja. Namun hakikah tak ada. Sama dengan orang bayar zakat fitrah, tapi lepas solat hari raya. Tak dinamakan zakat fitrah. Kita jangan... Macam mana? Masuk dalam korban. Kalau dah lebih tarikh, tak boleh sebut akikah lagi. Kita katakan kita namakan sebagai korban untuk niat untuk dia. Macam tu. Niat korban. Okey, betul tu. Itu. Jadi ada yang tak faham lagi. Eloklah tu. Dimaklumkan. Tapi hakikat tak ada. Kalau hadis korban ada. Hadis korban untuk dirinya, keluarganya dan umatnya. Itu ada hadisnya. Mana Nabi berkorban seekor kambing, tapi untuk diri dia, keluarganya dan umatnya. Satu ekor boleh untuk ramai rupanya. Baru kita tahu. Ya. Satu ekor tu rupanya boleh untuk ramai, bukan untuk 7 orang. Tapi kita dah biasa dengan satu ekor 7 orang. Kan? Kongsi-kongsi, dapatlah seekor lembu. Tapi sebenarnya, kalau kita beli seekor untuk keluarga kita semua, pun, ya, betul jalannya. Berkorban, satu ekor untuk satu keluarga. Sebab Nabi, dia dalam hadis mengenai korban, dia korban untuk diri dia, keluarga dan umatnya. Bermakna umat Nabi ni yang tak dapat korban, Nabi dah korbankan dah. Kalau nak tahu. Ya. Artinya kalau kita katakan, ini korban saya dan keluarga saya. Jadi imam yang nak menyembelih itu ataupun orang yang nak menyembelih korban tu, dia akan sebutkanlah nama kita dan keluarga kita. Tak payah sebut nama-namanya. Dan keluarga kita. Kan? Contohnya, ini korban saya iaitu Fatimah binti Ahmad dan keluarga. Bagi nama macam tu pun cukup. Ya? Ya? Jadi tukang keluarga tak perlu korban dah sekali itulah dengan korban tu. Tapi kalau mampu tiap-tiap tahun, korban tu boleh dilakukan tiap-tiap tahun. Jangan pula kita berfaham, ya, korban ni kalau dah sekali korban tak payahlah korban lagi. Sebab kita punya faham orang-orang kita kan korban tu untuk kenderaan. Berapa banyak kenderaan kita nak simpan di akhirat. Sampai 10-20 ekor lembu jadi kenderaan kan. Siapa nak pakai kata dia. Sebenarnya jangan fikir korban tu untuk kenderaan. Fikir korban itu untuk kita dekat dengan Allah. Bertakwa kepada Allah. Jadi selama kita mampu, tiap-tiap tahun kita nak berkorban, silakan. Itu pahala kita. Bukan kenderaan. Kenderaan di akhirat tak ada main naik lembu ya. Jangan salah faham ya.
kat dunia naik dengan kenderaan mata belalang. Ya, kat sana pula naik dok, lembu 7 orang naik. Bengkok lembu tu. Ya. Ya. Kambing tu patah pinggang dia, tahu tak? Mak, yang nak naik, yang nak naik ku semangat orangnya. Saya. Ya, betul. Ya, orang yang meninggal kita tak boleh masukkan dalam korban. Ya, sebab amal dia dah terputus ke situ. Jadi yang nak berkorban tu orang yang masih hidup. Ya. Itu. Okey, sama. Ya. Itu wallahu alam lah. Kalau sampai. Kalau tak sampai itu nasib lah. Ya. Sebab bila mati anak Adam, terputus segala amalnya. Segala amalnya putus kecuali 3. Ya, pertama sedekah jariah. Sedekah jariah siapa buat? Dia waktu hidup. Mungkin dia tanam pokok tu masih dapat dimanfaatkan sampai sekarang. Mungkin dia buat perigi, mungkin dia buat jambatan, mungkin dia buat madrasah, dia masih dapat dipergunakan sampai sekarang. Namanya sedekah jariah. Ya. Dan yang kedua ialah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Ya. Macam Nabi telah mengajarkan kepada umatnya, berapa banyak pahala Nabi. Para sahabat telah mengajarkan kepada orang-orang masa itu, sampailah sekarang orang melakukan amal soleh. Jadi berapa banyak pahala dia. Itu dia kata ilmu yang memberi manfaat. Ya, yang ketiga ialah apa dia? Waladun soleh yad'ullah. Anak yang soleh yang mendoakan. Anak soleh namanya Saleh, tapi tak pernah doa. Ya, tak gunalah nama saja Saleh. Ya, tapi tak pernah doa. Ini anak yang soleh yang mendoakan. Tak kiralah anak tu namanya Abu ke, Tausi ke, Jaiha ke, tak kisahlah. Ya, tapi dia mendoakan orang tuanya. Itu makna doa. Bukan sedekah ya, doa. Yeah. Jadi kalau anak yang tak soleh ataupun anak yang maksiat, dia berdoa, doanya tidak sampai. Ya. Sebab itu dikatakan oleh Nabi, macam mana doamu nak sampai sedangkan baju yang kamu pakai haram, makan yang kamu makan haram. Ya. Jadi macam mana doa kamu nak dikabulkan, nak diterima? Jadi itu namanya tak soleh. Ya. Walaupun namanya Mat Saleh. Ya. Jadi soleh ni yang dimasukkan ya, kita bukan golongan ahli maksiat. Kita bukan golongan ahli maksiat. Itu namanya soleh lah tu. Ya. Ahli maksiat tu tak dikatakan soleh. Ya. Jadi mengenai hakikat ni, saya harap semua dapat faham ya. Kalau kita nak buat hakikat untuk cucu dan memberitahu kepada anak cucu, kita bagi tahu itulah harinya, iaitu hari yang ke-7 atau hari yang ke-14 yang last sekali. Hari 21 hadis tu dhaif. Ya. Kalau azan-azan ni nak azankan boleh, tak azankan pun boleh, sebabnya azan tu hadis dhaif. Azan tu hadisnya hadis dhaif, hadis lemah. Ya. Tapi orang gunakan dekat hospital, ya, tempat awat bersalin perempuan, saya jumpa ada seorang lelaki. Ya, dia menunggu-nunggu siapa yang bersalin, bapak dia tak ada ke apa, dia tukang azankan ambil upah.
Ambil upah tolong azan. Jadi kita ingat, yang azan ni hadis dhaif. Yang sahih kita doakan dia biar kekal. Dia terpelihara, terlindung daripada apa? Gangguan syaitan, dan juga zuriat dia pun enggak terlindung daripada gangguan syaitan. Itu yang kita nak kekal. Ya. Maknanya yang baru lahir kita ulang, kita bacakan, ya, ataupun kita ulang pun kembali pun tak mengapa. Ya. Tak ada salahnya. Itu pentinglah. Boleh. Boleh. Kita menghadap kat dia, kita bacakan doa tu. Ya. Kalau kita nak rasa lebih berkesan, kita kita baca dengan bahasa kita. Kita baca terjemahan dia tu. Ya. Contohnya begini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lindungkan cucuku ini. Contohnya lah, kita buat macam itu bahasa kita. Ya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku lindungkan cucuku ini kepadamu dan juga zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Ya, kemudian bacakanlah 3 kul sebab dia tidur. Ya, bacakan 3 kul tu untuk perlindungan dia tidur. Ya. Faham tak? Tapi baru tahu sekarang, semua dah lepas. Semuanya dah lepas. Tapi tak apalah, ada cucu ke, ada kawan ke, ini namanya ilmu apa yang memberi manfaat. Kita sampaikan tu, ya. Orang amalkan, itu ilmu yang memberi manfaat buat kita, ya. Baik, sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah akan datang kita sambung pada bab lain, ya. Bab lain iaitu bab nazar. Sumpah dan nazar akan datang, ya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.